Salam sejahtera kepada senasib. Grup ahli kumpulan kami ada 5 orang, iaitu saya, Nur Alia Nazira binti Hasanuddin, nombor matrik PTM 180706667, akan menerangkan tentang jurnal 1, pengenalan dia. Kajian ini mengenai keibubapaan terhadap pembentukan personaliti Islamik dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Kajian ini akan menjawab persoalan tentang terhadap personaliti Islamik pelajar dari aspek ibadah, amanah dan ilmu. Tahap pengalaman gaya keibubapaan iaitu autoritatif, authoritarian dan permisif dengan personaliti Islamik dalam kalangan pelajar. Pengkaji yang mengkaji jurnal ini adalah Nuraini Ottoman dan juga Salesiah Khairullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilana Sabrina binti Maknar, PTM 180707155. So, hari ini saya akan terangkan tentang ulasan jurnal kedua. So, yang pertama ialah metodologi. Kajian ini dijalankan adalah berbentuk deskriptif. Kajian ini juga melibatkan kajian kolerasi antara iaitu untuk mengkaji perhubungan signifikan antara satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain menggunakan ujian statistik kolerasi. Kajian ini juga bersifat kuantitatif dan penyelidik menggunakan data yang diperoleh berdasarkan rekod atau item daripada responden lah. Kajian rintis juga telah dijalankan dengan memilih 10 orang pelajar sebagai sampel. Kiranya responden ni adalah berdasarkan pelajar dalam sekolah yang sama. Cumanya mereka ini tidak dipilih daripada 300 lebih orang tu untuk menjawab borang soal selidik. So, kajian rintis ni dilakukan setelah borang selidik diedarkan. Macam hal ini dilakukan untuk mengukuhkan lagi borang soal selidik tersebut. Maksudnya, diorang akan pilih soalan yang bersesuaian atau tidak bersesuaian di dalam borang soal selidik tersebut. Soal selidik adalah alat formal yang digunakan bagi memperoleh maklumat secara langsung daripada responden. So, memang borang soal selidik ni sangat penting dalam kajian ini. Bagi hasil dapatan kajian pula, hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti pelajar memberi balasan positif dalam pernyataan personaliti Islamik. Maksudnya dekat sini, pelajar tu menyokong personaliti Islamik yang baik serta gaya pengibubapaan yang berkesan dapat membentuk seseorang tu menjadi lebih baik. So, kajian ini juga mendapati bahawa tahap gaya keibubapaan permisif diamalkan oleh ibu bapa adalah paling rendah. Maknanya, dapatan kajian ini menunjukkan hanya 1.3% saja pelajar yang mempunyai ibu bapa yang kurang berperanan secara aktif dalam membentuk dan menentukan personaliti anak-anak tersebut. Kebanyakan ibu bapa dalam kajian ini mengamalkan kedua-dua bentuk gaya keibubapaan, iaitu authoritarian dan juga autoritatif. Kajian ini menyokong kajian-kajian lepas tentang pengaruh dan peranan ibu bapa dalam pembinaan personaliti anak-anak. Pendidikan keibubapaan ini akan membolehkan ibu bapa menguasai cara dan kaedah yang betul dan tepat untuk mendidik anak-anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisarah binti Saimi, PTM 180706658. Dapat disimpulkan bahawa pengalaman gaya keibubapaan secara autoritatif memberikan kesan yang sangat tinggi dalam pembentukan personaliti dalam kalangan remaja. Maka dengan itu, peranan ibu bapa sangatlah penting dalam pembangunan modal insan melalui cara pendidikan berasaskan Islamik. Justru, gaya keibubapaan juga mendorong kanak-kanak itu menjadi insan yang lebih berguna di masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Indah Waridah binti Muhammad Zain.
Nombor PTM 180706657. Saya daripada section 4. Okey. Jurnal yang kedua adalah tajuknya masalah salah laku agresif dalam kalangan pelajar sekolah rendah dan hubungan dengan gaya keibubapaan. Okey, seterusnya pengenalan. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2012. Pengkaji yang mengkaji jurnal ini adalah nama pengkajinya adalah Yahya Azizi Yahya, Syahrim Hasim dan Maskila Hamzah. Okey, jurnal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya keibubapaan dengan salah laku pelajar di sekolah rendah di pinggir bandar daerah Johor Bahru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada senasih. Nama saya ialah Hadira binti Rosli dan nombor ID saya ialah PTN 180700662. Terima kasih kepada Indah kerana menerangkan tentang pengenalan, dan untuk bahagian saya pula ialah saya akan menerangkan tentang metodologi dan hasil dapatan kajian. Baiklah, untuk yang pertama ialah reka bentuk kajian ini ialah berbentuk kajian tinjauan, iaitu salah satu cara penyelidikan deskriptif untuk mendapatkan maklumat tentang pemboleh ubah dan membuat perilahan terhadap fenomena yang wujud. Untuk bahagian kedua ialah jurnal ini menggunakan soal selidik untuk mendapatkan maklumat dan data. Untuk bahagian tiga ialah untuk soal selidik masalah salah laku mengandungi 3 item, iaitu tinggi, sederhana dan rendah. Untuk bahagian yang keempat pula, untuk gaya keibubapaan pula, pelajar perlu menjawab ciri mengarah dan responsif sama ada tinggi ataupun rendah. Baiklah, kajian ini dijalankan pada 130 orang pelajar tahap 2 di dalam kelas terakhir bagi tahun 4 hingga tahun 6, kerana kelas terakhir ini kebiasaannya terdapat banyak masalah salah laku, kenakalan. Untuk hasil dapatan kajian jurnal kedua ialah yang pertama ialah menunjukkan hasil analisis tentang masalah salah laku agresif di sekolah rendah yang paling dominan dan gaya keibubapaan yang paling dominan. Okey, saya akan menerangkan tentang salah laku agresif. Untuk yang pertama, salah laku agresif terdapat 3, iaitu salah laku fizikal, salah laku kenakalan dan salah laku verbal. Untuk salah laku kenakalan pula terdapat 2 kesalahan, iaitu ponten dan vandalism. Okey, salah laku kenakalan yang paling dominan ialah vandalism. Untuk salah laku fizikal pula terdiri daripada 3, iaitu buli, bergaduh dan kelucahan. Untuk salah laku fizikal yang paling dominan ialah buli. Untuk salah laku verbal terdapat 2, iaitu melawan pengawas, melawan guru dan ugut. Salah laku verbal yang paling dominan ialah melawan guru. Baiklah, untuk gaya keibubapaan pula terdapat 4, autoritatif, authoritarian, permisif dan pengabaian. Untuk gaya keibubapaan yang paling dominan di sekolah rendah ini pula mengamalkan gaya keibubapaan autoritatif. Untuk poin yang kedua ialah hasil analisis menunjukkan masalah salah laku agresif di sekolah rendah kebanyakannya hasil menunjukkan sama ada rendah ataupun sederhana. Untuk poin yang ketiga ialah gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu bapa kepada pelajar sekolah rendah ini ialah mengamalkan gaya autoritatif. Untuk poin yang keempat, menunjukkan keputusan bahawa
gaya keibubapaan dan pelibatan ibu bapa di aktiviti harian kanak-kanak di sekolah ini tiada hubungan dengan masalah salah laku agresif pelajar di sekolah rendah. Ini bermaksud bahawa daripada gaya keibubapaan dan pelibatan aktiviti ini tidak mempengaruhi kepada kanak-kanak untuk bersikap secara negatif di sekolah rendah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dapat disimpulkan bahawa gaya keibubapaan dan juga pelibatan ibu bapa ini tiada hubungan dengan masalah tingkah laku agresif kanak-kanak di sekolah rendah. Namun begitu, ibu bapa perlulah memainkan peranan dalam mencegah kegayatan ini supaya tidak berlarutan.